Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulakan pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kita di dalam kuliah subuh tuan-puan dirahmati Allah di pagi hari ini. Kebetulan yang berbahagia Ustaz Syahrul tak sedap badan tak berapa nak sihat. Katanya ada keracunan makanan. Jadi mohon doa supaya Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Tapi alhamdulillah kita teruskan kuliah subuh kita pada pagi ini di dalam membicarakan tentang jauhi akhlak yang buruk, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya seseorang itu dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ni, tuan-puan dirahmati Allah. Kerana apa? Akhlak yang mulia itu merupakan akhlak para anbiya alaihi salatu wassalam. Okey, saya ulang lagi sekali. Mengapa kita perlu menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia? Tiada lain jawapan yang lebih utama dan lebih tepat, penonton yang dirahmati Allah, kerana akhlak mulia itu adalah akhlak para anbiya alaihi salatu wassalam. Apa khabar Syarifah Ifa? Maznah Tauhid. Ana apa ni nama? Azizah Abbas, apa khabar? Sihat ya? Yang bagi Ustaz Syahrul pagi ni tak dapat bersama dengan kita. Katanya dapat mesej pagi tadi sebelum subuh, beliau keracunan makanan. Jadi beliau jadi saya gantilah, Ustaz Ahmad ganti pagi ni, tuan-puan dirahmati Allah. InsyaAllah kita nak berbicara tentang jauhi akhlak yang buruk. Kerana akhlak yang buruk itu adalah warisan syaitan, warisan iblis. Sebab itu akhlak yang mulia itu warisan para anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi dua benda ni kita kena faham. Okey, pagi ni kita dapat yang ni pun dah jadi cukup. Kan? Pagi ni kita dapat benda ni pun dah cukup. Kita faham akhlak yang baik itu adalah warisan daripada para anbiya alaihi salatu wassalam. Okey, satu. Yang kedua, akhlak yang buruk itu adalah warisan daripada syaitan, la'natullahi alaihi. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah, kan? Allah sebut di dalam Al-Quran, contoh contoh Allah sebut mengenai wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Di antara akhlak buruk itu apa dia? Membazir. Membazir. Kerana apa? Membazir itu adalah kawan syaitan. Mana kata itulah benda-benda yang berkaitan dengan akhlak buruk ini Allah sebut dalam Al-Quran. Akhlak-akhlak buruk yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu adalah warisan daripada syaitan. Ikutan jejak langkah syaitan. Manakala akhlak-akhlak yang baik itu adalah warisan, ikutan langkah-langkah para anbiya alaihi salatu wassalam. Kita faham yang ni dengan cara jelas. Pada pagi ini pun sudah memadai, tuan-puan rahmati Allah. Supaya apa? Tujuan dia adalah supaya kita lebih berminat pada akhlak yang mulia berbanding dengan akhlak yang buruk. Baik. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah berbicara tentang akhlak mulia ini adalah di dalam surah Al-Qalam.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik dan amat besar. Akhlak khuluqil azim. Allah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang khatamal anbiya, dia memiliki akhlak yang sangat besar, luar biasa, hebat. Akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kata? Allah yang kata. Makna kata akhlak mulia ini ada pada siapa? Pada Nabi. Saya ulang lagi, pada siapa? Nabi. Manakala kalau kita mengikuti jejak para anbiya alaihi salatu wassalam, kita ikut langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berusaha untuk berakhlak mulia, makna kata kita sedang melakukan satu kerja yang ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kata sebenarnya kita sedang menghiasi diri kita dengan akhlak para anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi bagaimana Allah turunkan kemuliaan pada Rasulullah pada 1400 tahun yang lalu kita ikut jejak, kita ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu rahmat yang sama akan turun pada orang yang mengikuti jejak tersebut. Saya ulang lagi sekali. Allah kata dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Rasulullah itu mempunyai perangai yang baik, yang mulia. Lalu perangai yang mulia ini yang menyebabkan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan pertolongan, Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat-umat terdahulu. Lagi apa? Apa kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam-macam lah, tuan-puan. Kan? Mana kata daripada asbab akhlak mulia ini berbagai-bagai kelebihan yang Allah turunkan kepada umat ini. Lalu bila umat ini berkelakuan seperti kelakuannya para anbiya alaihi salatu wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu rahmat Allah akan turun, pertolongan Allah akan turun, kejayaan bagi umat ini akan turun. Allah akan anugerahkan kepada kita. Paling kurang kita akan rasa pada diri kita dan pada di kalangan ahli keluarga kita. Sebab tu orang yang berakhlak mulia, campak di mana pun, tuan-tuan dirahmati Allah, orang akan sayang. Jarang tuan-tuan orang yang berakhlak mulia ni dibenci. Jarang. Susah lah orang kata. Selalunya orang yang berakhlak mulia ni semua sayang. Binatang pun sayang. Ini sampai satu tahap, binatang pun sayang. Subhanallah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita faham tentang perkara ini, lalu Allah akan berikan berbagai-bagai kelebihan dan kebaikan kepada orang yang berakhlak mulia. Tapi sebaliknya, bila kita ni berakhlak buruk, okey, bila kita melakukan satu perkara yang merujuk kepada akhlak yang buruk, okey, misalnya contoh takabur, lambang kepada buruknya akhlak. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis ketika beliau takabur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhruj innaka minas saghirin. Qala fahbit minha. Ini Allah sebut dalam Quran. Fama yakulunaka anta takabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dilaknat ni sampai satu tahap Allah kata apa? Keluar kau daripada syurga. Bila ada akhlak buruk ni semua orang tak suka. Bahkan Allah dah cerita dah dalam Quran. Orang yang berakhlak buruk ni memang dihalau. Allah halau iblis. Iblis ni, tuan-puan,
dia keluar daripada syurga, dikeluarkan daripada syurga sebab buruknya akhlak dia. Buruknya akhlak dia, iaitu takabur, sombong dengan Tuhan, merasakan dirinya lebih baik, lebih bagus daripada orang lain. Lalu kerana sikap buruk dia, Allah keluarkan. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga bukan disebabkan akhlak yang buruk, kerana tersilap langkah tu je tadi. Lalu bertaubat, Allah kembalikan ke dalam syurga. Kembali balik. Mana kata orang yang berakhlak mulia ni, seperti para anbiya alaihi salatu wassalam, dia akan kembali balik pada nikmat, iaitu dengan bertaubat tadi, bertaubat, rendah diri. Itu akhlak mulia tu. Secara ringkas kita faham begitulah. Walaupun dikeluarkan, tapi dimasukkan balik. Tapi bukan disebabkan, tapi syaitan dah tak kembali dah. Keluar tu ini orang yang akhlak buruk. Kesan dia tu, kesan orang yang akhlak buruk ni sampai satu tahap. Kalau iblis tu tadi keluar daripada syurga, tak masuk-masuk dah sampai hari kiamat. Hatta yaum yub'atsun. Takkan pernah lagi. Jadi sebab itu, jauhilah sifat buruk ni. Yang pertama, sifat buruk yang pertama kita perlu jauhi apa dia? Sifat takabur. Okey. Sebab sifat takabur yang menyebabkan seseorang itu akan terhalang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang mulia yang pertama yang perlu ada pada umat ini, pada kita semua tuan-puan yang dirahmati Allah, kepada Latifah, pada Mun Maisma, Hanis B, lagi siapa yang bersama dengan kita ni, Lila Amira, lagi siapa, Hajjah Rubayah. Allahu Akbar. Jadi akhlak mulia yang pertama kena ada pada diri kita di saat ini, ketika ini, iaitu sifat tawadhu'. Sifat yang mulia yang pertama lagi yang kita kena bina dalam diri kita, sifat tawadhu'. Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dengan sifat inilah yang menyebabkan kebaikan akan datang. Lagi apa? Disebabkan perkara inilah seseorang itu akan dekat dengan amal-amal kebaikan yang lain. Lalu mudahlah Allah nak kembalikan dia, membawa dirinya ke dalam syurga Allah. Sebab tu kalau kita cuba ingat balik satu kisah. Satu orang ahli ibadah di zaman Bani Israel dahulu, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Ni kisah dalam hadis sahih. Dia beribadah selama 500 tahun. Lalu ketika Allah mematikan dia, ini cerita benar ni tuan-puan dan rahmat Allah. 500 tahun beribadah tanpa henti. Kita solat 2 minit je pun, 10 minit solat subuh tadi, 10 minit je. Kan? Cuba bayangkan. Dia ni 500 tahun. Kalau hadis kata 500 tahun, makna kata dalam masa 24 jam je beribadah pada Allah. Dahsyat. Tempoh lama 500 tahun. Kalau sehari tu 24 jam lah. Sebab dalam kisah tu, dalam hadis tu, makanan pun di Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan makanan berdekatan dengan tempat ibadah dia. Jadi tak perlu pergi jauh-jauh. Dia petik buah makan, lepas tu teruskan ibadah. Takat tu je lah. Mana kata hidup di ibadah. Lalu di akhirat dia kata pada Tuhan nak masuk syurga kerana amal dia. Kalau rasa nak masuk syurga dengan amal kita, sangat tipis tuan-tuan rahmati Allah. Sangat tipis untuk membeli syurga yang mahal. Syurga mahal, nilaian dia sangat mahal. Syurga ni mewah. Layanannya seperti raja 10 kali dunia di dunia ni. Layanan syurga seperti 10 kali ganda raja di dunia. Tu paling rendah nikmat dia dalam syurga. Makna kata mewah lah. Syurga ni ada satu tempat yang sangat mewah. Kan? Kalau hari ni kita lihat satu orang raja yang dilayan dengan luar biasa layanannya, tu biasa je tuan-puan sebenarnya. Akhirat 10 kali dunia, 10 kali ganda. Makna kata
kita ni insya-Allah, amin, saya doakan. Saya doakan siapa-siapa yang bersama dengan kita ni, kan, yang terus bersama dengan kita ni masuk syurga sama-sama insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita masuk syurga. Dalam majlis ilmu ni syurga. Masuk dalam syurga, tuan-puan dan dirahmati Allah. Siapa-siapa je masuk syurga, insya-Allah kita masuk syurga sama-sama. Yakin nikmat Allah ni tadi. Ya Allah janjikan pada orang yang beriman ni, orang yang beramal soleh ni, siapa-siapa masuk syurga, layanan dia berpuluh-puluh kali ganda daripada raja di dunia ni. Siapa tak mau? Dahsyat, tuan-puan dirahmati Allah. Semoga Ustaz Syahrul sihat, amin. Keracunan makanan, tak tahu dia makan apa. Esok pagi lah saya tanya dia. Keracunan makanan, sihan dia, kan. Allahu Akbar. Baik, kalau keracunan makanan ni nak elokkan balik, makan apa? Makan madu ke? Makan madu lah, kan. Baik. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini akhlak yang mulia yang pertama yang kita kena usahakan. Dan akhlak yang buruk yang perlu kita jauhkan yang pertama, yang akan menghalang semua orang daripada memasuki syurga Allah adalah takabur. Jauhi akhlak buruk yang bernama takabur tu tadi, tuan-puan dirahmati Allah. Kerana apa? Yang pertama akan mengeluarkan seorang daripada syurga, yang kedua akan terhalang dia untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sifat tawaduk itu akan membawa seseorang itu untuk menjadi hamba Allah, kemudian membawa seseorang itu untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, baik. Sebab itu bila kita berbicara tentang akhlak yang mulia ni, tuan-puan dirahmati Allah, di antara keutamaan dia iaitu inna husnal khuluq la yudhibul khati'ah kama tudhibu syamsul jalida. Okey, cantik ayat ni, tuan-puan dirahmati Allah. Cuba kita fahamkan betul-betul bahawasanya bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia itu, maka akan menghancurkan kesalahannya, yakni segala kejahatannya, seperti mana matahari menghancurkan ataupun mengeringkan air yang beku. Mengeringkan air yang beku ataupun mencairkan air yang beku. Cantik ayat ni. Subhanallah, subhanallah. Mana kata ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka akhlak itu mampu menghancurkan kesalahan-kesalahan dan kesilapan kita yang lalu. Nampak? Bukan je orang suka, bahkan kesilapan kita yang lalu pun akan dihancurkan dengan akhlak yang mulia. Dosa-dosa kita yang lampau akan terhapus dengan akhlak mulia. Subhanallah. Sebab tu Nabi sebut di dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas, dan bergaullah sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang sangat baik. Kerana apa? Akhlak yang baik ini mampu menghapuskan kesalahan sesama kita, sesama manusia. Saya ulangi sekali, husnul khuluq, akhlak yang mulia ini, tawaduk, rendah diri, contoh, minta maaf sebab ada salah. Lagi apa? Macam-macam lah, tuan-puan. Akhlak mulia ni banyaklah. Minta maaf, memaafkan, jangan marah. Lagi apa? Tapi yang kita sebut tadi yang pertama, akhlak mulia yang pertama yang perlu kita usahakan, yang boleh menyampaikan seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat tawaduk. Tawaduknya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sesama manusia dan seterusnya. Baik. Lalu bagaimana keutamaan akhlak mulia ini? Mampu menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Seperti mana matahari yang mencairkan air yang beku, ataupun yang menyebabkan bila ada matahari, air itu hilang daripada permukaan kerana disejat, disedut. Bahasanya macam tu lah ya.
Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azqalu ma yudha'u fil mizan khuluqun hasan. Bahkan di akhirat kelak, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki akhlak yang mulia ni, yang kita sebutkan tadi, tawadhu', rendah diri, berkata baik, diam, lagi apa? Tidak memfitnah, berkata benar, tidak membohong, nah sebagainya lah. Apa-apa yang berkaitan dengan akhlak yang mulia ini, tuan-tuan dirahmati Allah, ia menyebabkan beratnya timbangan amal seseorang. Subhanallah. Sebab tu kisah ni pun biasa kita dengar. Ada satu orang sahabat, kita cerita banyak kali pun tak ada masalah. Satu orang sahabat yang dia ni orang kata setiap kali solat bersama dengan para sahabat, dengan sahabat-sahabat yang lain, dia akan masuk solat, lepas tu dia bagi salam pada Rasulullah dan para sahabat, lepas tu dia balik. Itu perangai dia. Tapi yang para sahabat yang lain pelik, tuan-puan dirahmati Allah. Dia kata, Rasulullah kata, saat lagi akan ada ahli syurga yang datang bersama dengan kita. Jadi orang ni ambil wudu, solat, kemudian beri salam pada kumpulan bersama dengan Rasulullah, kemudian dia balik. Dalam keadaan air wudu tu masih tak kering lagi, dia balik. Keesokan hari lagi, Rasulullah kata, saat lagi ada ahli syurga nak datang. Para sahabat ni yang duduk depan Rasulullah ni, tak adalah lagi Rasulullah kata, ni ahli syurga ni ahli syurga dah. Tiba-tiba orang yang datang, lepas tu balik datang balik, tak duduk pun dengan Rasulullah waktu tu, ketika itu. Lalu Rasulullah kata dia ahli syurga. Subhanallah. Kerana apa? Ni yang jadi persoalan. Jadi ada satu orang sahabat yang merasa iri hati. Iri hati tu maksudnya, kenapa dia boleh jadi macam ni? Kenapa Rasulullah bagi kelebihan kat dia? Bukanlah iri hati yang tak dibenarkan, ni iri hati yang dibenarkan. Kan? Kebaikan dia melebihi daripada dia. Lalu bagaimana dia nak berusaha untuk mendapatkan kebaikan seperti orang ni tadi? Ya, terutama dalam urusan akhirat ni tak apa, tak ada masalah. Kan? Di antara yang dibenarkan oleh Rasulullah, hasad dengki dalam urusan, contoh orang tu banyak mengaji, pagi petang siang malam mengaji. Kita ni tak dapat seperti orang tu. Jadi kita kena berusaha macam mana nak jadi macam orang tu. Itu bagus. Ataupun orang yang diberikan harta lalu dia pagi petang siang malam bersedekah. Jadi macam mana kita nak jadi macam orang seperti itu? Dengki, iri hati terhadap perkara tersebut dan menjadi seperti orang tersebut, dibenarkan. Jadi sahabat ni memang sifat dia begitu. Tak boleh dengar orang lebih daripada dia dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia tak. Para sahabat ni tak nampak kedengkian dia dalam urusan dunia ni. Mereka kebanyakannya dengki dalam urusan akhirat di kalangan para sahabat. Kenapa orang ni dia boleh dapat macam ni? Rasulullah bagi macam ni kan? Macam mana Uqashah boleh masuk syurga tanpa hisab? Apa amalan dia? Jadi masing-masing tertanya-tanya. Contoh, kalau yang sahabat ni, tiba-tiba Rasulullah kata dia ahli syurga. Subhanallah. Di dunia lagi, dia dikhabarkan tentang syurganya. Persiapan syurganya, istananya di dalam syurga. Subhanallah. Bila sahabat ni, dalam masa 3 hari berturut-turut, dia cari jalan bagi alasan untuk tidur bersama dengan sahabat yang dikatakan ahli syurga ni. Bila disiasat-siasat, sahabat ni kata, aku tak ada amalan yang lebih baik. Yang kau tengok macam ni, tahajud tak bangun. Yang wajib buatlah. Masuk kerja lah macam biasa. Kan? Buat benda yang wajib, yang Allah perintahkan, syariat perintahkan. Tutup aurat dengan sempurna dan sebagainya. Tahajud tak buat. Sahabat yang cek ni tengok tahajud tak buat. Apa amalan luar biasa dah.
Dia ingat luar biasa tu sebab tahajud sepanjang malam ke, zikir tak henti-henti ke. Sebab Nabi kata ahli syurga. Subhanallah. Lalu apa jawapan sahabat ni tadi? Aku tak ada amalan yang lebih, melainkan aku tak pernah berdendam dengan orang. Aku memaafkan. Suka memaafkan orang lain. Aku tak akan berdendam. Aku tak akan sibuk nak cerita keaiban orang. Ni akhlak-akhlak mulia dia ni. Tak cerita keaiban orang. Memaafkan orang. Aku tak bermusuh dengan orang lain. Orang pun tak bermusuh dengan aku. Subhanallah. Subhanallah. Lalu Nabi kata ni ahli syurga ni. Makna kata kalau kita faham balik tuan-puan dirahmati Allah. Kalau kita faham balik apa yang disebut tu tadi, dia merujuk kepada apa? Husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi kata athqala ma yudha'u fil mizan. Sesuatu perkara yang sangat berat di timbangan amal esok di akhirat kelak, yang menyebabkan seseorang itu amalnya berat adalah akhlak yang mulia. Husnul khuluq, khuluqun hasan. Subhanallah, subhanallah. Sebab tu dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut apa? Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat dengan Nabi, yang Nabi sayang, yang Nabi suka ataupun dirahmati Allah, yang Nabi kasihi, bahkan sangat hampir dengan Rasulullah esok di akhirat kelak, adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Dekat dengan Nabi. Okey. Kebetulan kita berada di Maulud, hari keputraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat kelak, bahkan Nabi suka, Nabi sayang dia. Kan? Nabi sayang pada dia, bahkan dia aqrabu ilayya. Dia dekat dengan Nabi, kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat kelak, iaitu orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nampak? Jadi siapa yang berakhlak mulia memang confirm. Dia akan dekat dengan Nabi, akan bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu kalau orang kata macam mana Ustaz nak dekat dengan Nabi esok di akhirat kelak, macam mana nak dekatkan diri dengan Nabi SAW esok di akhirat kelak? Jawapannya ni, macam mana nak dapat kecintaan Rasulullah walaupun dah berlalu 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun jarak kita dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah kata, aku akan sayang orang ni. Kalau sayang ni maksudnya apa? Sayang ni maksud apa? Tanda sayang tu apa? Tanda sayang tu, seseorang itu dia takkan biarkan kekasihnya susah. Orang yang dia sayang tu susah. Saya ulang lagi sekali. Tanda sayang tu apa? Di antaranya adalah orang yang kita sayang tu, kita takkan biarkan dia berada dalam keadaan susah. Lalu kalau seseorang itu mendapat kasih sayang Nabi SAW di akhirat kelak, lalu adakah Nabi akan biarkan orang tu susah di akhirat kelak? Bila Nabi sayang, Nabi tak akan biarkan umat dia ni susah di akhirat kelak. Bahkan Nabi kata orang ini akan duduk dengan aku sangat dekat pada hari kiamat. Kerana apa? Kerana akhlaknya yang mulia. Subhanallah, subhanallah. Sebaliknya pula, orang yang paling Nabi benci siapa? Orang yang buruk akhlak. Orang yang buruk akhlak. Bahkan orang yang buruk akhlak je ni, takut-takut ni. Nabi tak peduli esok di akhirat kelak. Astaghfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Takutnya tuan-puan, Nabi tak akan peduli. Kalau akhlak mulia, Nabi sayang. Kalau akhlak buruk, Nabi nak sayang. Nabi tak peduli ke akhirat. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Takutnya tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
min sa'adatil mar'i husnul khuluq. Di antara setengah daripada kebahagiaan seseorang itu adalah akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang mulia ini akan membawa seseorang itu kepada alam kebahagiaan. Saya ulang lagi sekali. Ini kelebihan dia. Orang yang berakhlak mulia ini akan dibawa kepada alam kebahagiaan dia. Sama ada di dunia akhirat. Satu formula mendapat kelebihannya di dunia bahkan di akhirat. Orang yang berakhlak mulia ni bahagianya di mana? Di dunia dia bahagia, akhirat nanti dia bahagia. Oh subhanallah. Ini jaminan ni. Jaminan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila ya Rasulullah ma syu'mun. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling celaka? Lalu su'ul khuluq. Orang yang paling celaka, yang hilang kebahagiaan dalam hidupnya adalah ia akan dicabut kebahagiaan daripada hidup dia. Di dunia dia tak akan bahagia, dia akan celaka. Bahkan di akhirat pun dia akan celaka. Siapa dia? Orang yang su'ul khuluq, orang yang buruk akhlak dia. Bermula daripada takabur tadi yang kita sebut tadi. Akhlak buruk yang paling berbahaya, takabur, diiringi dengan fitnah, cakap bohong dan sebagainya, namimah dan sebagainya, mengadu domba dan sebagainya, mengaibkan orang, cerita kaiban orang dan sebagainya. Buruk akhlak ni semua rusak. Satu-satu organisasi kalau ada sifat takabur, maka organisasi itu akan tumbang. Satu-satu organisasi kalau ada berlakunya sifat tipu menipu, organisasi itu dia tak akan tahan lama. Kalau mengamalkan bohong, tipu menipu, untung setahun lah, untung tahun kedua bankrupt. Mana-mana tempat yang ada mengamalkan sifat tipu menipu, negara mana yang mengamalkan sifat menipu, ini akhlak buruk contoh. Pemimpin menipu rakyat, rakyat menipu di dalam pekerjaan dia. Bapa menipu pada pasangan dia. Ibu bapa menipu anak-anak. Anak-anak menipu bapa. Tengok apa jadi. Hancur sesuatu institusi tersebut. Sebab akhlak buruk. Nabi yang kata, celakalah. Memang celakalah. memang tak bahagia lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab itu kita dapat ringkulkan, buat kesimpulan. Habislah, setengah jam cukup. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, kesimpulannya di sini, jauhilah akhlak yang buruk. Kerana akhlak yang buruk itu akan mencelakakan kita, akan menjauhkan kita daripada kasih sayang Rasulullah, akan menjauhkan kita daripada Rasulullah di akhirat kelak. Bahkan akhlak yang buruk itu akan memberatkan timbangan buruk kita di akhirat kelak, yang menyebabkan seseorang itu terpaksa menanggung beban dosa yang terlalu berat di akhirat kelak kerana buruknya akhlak itu tadi. Bahkan yang kita baca tadi, akhlak buruk itu adalah warisan daripada syaitan, warisan syaitan, iblis. Jadi jauhkanlah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu. Berusahalah dan berazamlah untuk memiliki akhlak yang mulia dan memiliki akhlak yang baik ini tuan-puan dan dirahmati Allah. Kerana apa? Akhlak yang baik itu adalah warisan para anbiya alaihi salatu wassalam. Kerana apa? Akhlak yang mulia itu akan menghapuskan kesalahan di dalam hidup kita. Kerana apa? Akhlak yang mulia itu adalah kerana akhlak mulia itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Bahkan akhlak yang mulia itu, akhlak yang baik itu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan hamba ataupun umatnya itu yang berakhlak mulia itu akan susah di akhirat kelak. Bahkan dia akan dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia akan dianugerahkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Dan dia akan terselamat daripada kecelakaan. Subhanallah. Banyaklah kelebihan dia. Dengan satu amal ini yang kita usahakan, kita mendapat berbagai-bagai keutamaan dan kebaikan. Jadi wallahu alam, cukup sekadar itu. Moga-moga bermanfaat. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri.
Cukup sekadar itu. Terima kasih kerana menyokong Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih kerana menyumbang kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Moga-moga Allah balas kembali kebaikan-kebaikan yang telah tuan-puan yang lakukan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.